Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan. Apa khabar anda semua? Saudara Muhammad Hamzah, itu juga saudara Jaliyah 61, Puan Sa'amah, saudara Yaumon, begitu juga saudara Zamari LC, orang pertama hadir muncul, Bakat Ahmad, semoga dijauhi daripada bencana, mudah-mudahan. Saudara Wak Azwa, Waalaikumsalam, saudara Azul Jalil, itu juga saudara James, Aim, Viris Singgam, saudara Zizi Muhammad, saudara Madam K, Yaumon, Yusayedras, saudara Hamzah Hussein, saudara Aftam, dan juga Puan Syarifah Hafifah, saudara Zek Zul, saudara Syah Ibrahim, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Baru, saudara Syirik Syarani daripada Muazzam Shah Pahang, Puan Hamidah Kamal, apa khabar? Salam Madani, Raja Kamal, Raja Bazian daripada Sungai Petani, saudara Muhammad Razi, itu juga Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Wan Azwa, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, saudara Muhammad Kapli, Puan Rosmini dari Pontian, terima kasih. Saudara Muhammad Paridun daripada Tukiman, terima kasih juga. Saudara Abu Nems, Puan Selamah Yusof, saudara Samsul Hassan, Puan Rubidin, saudara Jaafar Ahmad, saudara Edi Tahir, apa khabar? Petang tertidur ya? Tak ada, petang hari Jumaat saya tak buat siaran, saudara Edi Tahir. Ya, saudara Hamzah Hussein, saudara Aftam, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pak Chu daripada Langkap, Perak, saudara Yahya Ibrahim Mamatip, apa khabar saudara? Fazilah Awang dari Pulau Pinang hadir, terima kasih. Puan Nur Maria, saudara Abu Nem, saudara Nik, Cik CTP, salam untuk seluruh warga Cita Damai, ya, saudara Rahman Arazaina, Hajah Comel, Mak Isa Ismail, saudara Ishak, Waalaikumsalam, saudara Syahar, ya, Puan Ramlah Hamid, saudara Fazil Yub, begitu juga dengan Salih Lembang, saudara Lim Buncang, apa khabar? Saudara Azam Maulana, saudara Abu Nem, saudara Abu Samah, begitu juga dengan saudara Sidi Gambus dari Labuan, Sidi Gambus dari Labuan, Sabah. Puan Rosini Kurungon, apa khabar? Bersama, moga orang Sarawak sihat, ya. Saudara Muhammad Salim, saudara Lim, saudara S.A.B. Hakim, dari warga Singapura, dari Bedok, di Bedok saudara punya, ya. Saudara Bahari Ismail, selamat petang dari Batu Cave, saudara Ahmad Map, saudara Aziz Abdul Hamid, Waalaikumsalam. Siti Fatimah dari Senawang, saudara Bulan Terang, terima kasih saudara Abdul Hamid, menyeru teman-teman jangan lupa like, share and subscribe, ya saudara. Ruang waktu, saudara Mamat Ishak, apa khabar di sana? Sihat? Saudara Mak Syah, minta tanya cerita politik terbaru, insyaAllah, sabar dulu. Saudara Adil Lucun, Waalaikumsalam. Itu juga saudara Lagisan Warino Gisan dari Pulau Pinang, katanya. Saudara Wan Amri, saudara ZD Izwan, Waalaikumsalam. Saudara Izhari Izham, semoga sihat semua, ya saudara. Saudara Maliki Yusuh, saudara Hashim Atan, saudara Aisyah, saudara Rosli Misyah dari Banting, ya saudara. Itu juga Raja Syarizat, apa khabar aku? Saudara Ramli Karim dari Ramli Karim Suasana daripada Keluang, saudara. Saudara Mustafa Hamid, saudara Kekanda Kamis dari Puchong, Wan M. Bakri, salam perjuangan katanya. Saudara Hisham dari Melaka, saudara Shepherd, saudara Kak Fab, saudara Kak Fab, apa khabar Kak? Moga sihat, ya. Raja Kamal, Raja Bazian, sekarang sihat walafiat, amin, alhamdulillah. Rosini Kurungot, teman-teman, ya, Cik Nolia, Saudara Syaliah, jangan betulkan TV anda sebab saya nampak ada mula gangguan. Memanglah, sebab malam ini ada benda-benda yang panas, mungkin mereka cuba mengganggu ulasan saya. Puan Syaliah, Saudara Azhari Mas, Abike, Zian Yan, apa khabar? Cikgu Nur Ashri, salam perjuangan. Saudara Azhari Mas, Saudara Samsul Anwar daripada Puchong Bandar Puteri, katanya. Ya, Saudara Abdullah, Waalaikumsalam, selamat malam. Saudara Joka Karim, Saudara Samsuri, jangan begitu Saudara Samsuri, tak baik. Saudara Asmir, dia kata betul ke Khairuddin G. Mahdi yang satu masa dulu buat cerita pasal Anwar di waktu di UMNO? Saya cerita lama begitu tak baik. So, saya harap apa yang kita nyatakan biarlah kebenaran. Saudara Antun,
saudara Wahab Muhammad. Wahab Muhammad dari Singapura, saudara ya. Puan Rashidah Ahmad dari Toa Payoh juga dari Singapura, saudara Amir Azamir dari Gombak, saudara Nur Azman dari Pokok Sena Kedah, Pahabak, saudara Bro Jimmy, terima kasih, saudara Mazlan Anak Lan, saudara Haji Syahadan Abdul Rafa, begitu juga Nur Aili, selamat malam, asal selama, Pahabak Cik, Rusini Kuringot, salam perjuangan katanya. Megat Zarudin, apa khabar anda? Semoga semua sihat. Begitu juga Abdul Wahid, Abdul Karim, saudara Zam Abdullah, Samsuri, jangan begitu saudara Samsuri. Anda nak marah-marah, janganlah timbulkan kebencian sangat, tak baik. Saudara Azizul Yusuf, Abdullah Ahmad Habing katanya, salam dari Borneo. Faridah Dan, saudara Cik Latif. Saya cakap terus terang Rasa Samsuri, anda nak marah boleh marah, tetapi janganlah tanamkan kebencian di halaman saya ini ya, Puan Zia Ismail. Saya tak izinkan. Saudara Zaid Hiro, waalaikumsalam dari Pantai Dalam ya, Saudara Zaid. Saudara Kamaruddin Osman dari Kuala Pilah, turut hadir, terima kasih. Saudara Azli, Saudara Abdul Wahab Karim, Zazri Bohari, itu juga Puan Hasnah Jaafar, Pok Ya, saudara Jika Rani dari Kuching, Sarawak. Baik saudara, ada menjebat gagasan perpaduan katanya. Itulah sementara saya sempat menyantuni anda. Yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, insya-Allah saya akan santuni usai pencerahan. Life must go on. Saudara John Kelabu, salam dari Semeling, Sungai Petani. Baik saudara, hari ini hari Jumaat, siang tadi kita telah pun sama-sama menunaikan solat Jumaat. Saudara, sebab itu saya katakan tadi, saudara, janganlah kita nak benci dengan orang, saudara Sidi. Sebab tadi waktu kita solat Jumaat, kita mendoakan, memohon keampunan daripada Allah SWT agar seluruh umat, kita mohon keampunan, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang seagama dengan kita. Saudara Saleh Prima. Jadi sebab itu, jangan kita membenci sama sendiri. Boleh bertuah fikiran, tapi tak payahlah tulis mengatakan orang ni penjulat lah, orang ni apa, sebab tak payah saudara. Itu bukan cara kita berpolitik. Matanglah sedikit. Sebab tadi waktu saya solat Jumaat tadi saudara, saya terkesan apabila imam mendoakan, sebab selepas itu ada pula solat Jumaat, solat mayat, ada pula qariah di kawasan saya ini yang meninggal dunia. Jadi kami sama-sama berdoa agar Allah mengampunkan dosa-dosanya, dan kita penghakhiran daripada khutbah Jumaat tadi, imam mengajak seluruh makmum yang solat Jumaat tadi memohon keampunan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Apakah kita masih lagi nak mewujudkan kebencian? Ya, saudara Ahmad Jebat, Shepherd Salon, kenapa tak boleh jalan dah ke kalau luka, saudara Shepherd J Salon. Saudara Abraham, begitu juga saudara Sanusi Yusof, Mak Yusuf Ishak. Saya terus terang saya katakan, saya orang UMNO, tapi saya tak pernah pun membenci mereka-mereka yang menganggoti parti lain. Cuma saya menceritakan apa yang berlaku di persekitaran parti saya. Itu kena jelas saudara ya. Hari ini saudara, hari Jumaat tanggal 19 Mei dan hari yang ke-157. Sudah 1157. COVID-19 masih lagi menyerang bumi kita ini saudara. Ini yang perlu kita fikirkan saudara. Sebab saya mendapat laporan dari Geneva. Katanya laporan daripada Badan Kesihatan Sedunia di Geneva menyatakan kesan daripada pandemik 19 yang lalu sejumlah 14.9 juta kematian dilaporkan berlaku pada tahun 20 dan 21. Kemudian menurut WHO, pandemik 19 juga memberi kesan negatif terhadap usaha global menentang penyakit berjangkit lain kerana vaksinasi dan perkhidmatan kesihatan yang lain terganggu. Jadi akibatnya kadar vaksinasi terhadap campak, tetanus dan penyakit lain menurun, manakala penyakit malaria dan batuk kering meningkat. Itu menurut daripada Badan Kesihatan Dunia WHO. Jadi kesannya, kata WHO, COVID-19 mengakibatkan kehilangan secara global satu dunia sejumlah 336.8 juta nyawa. Ia seperti kehilangan 22 tahun nyawa untuk setiap kematian. Demikian menurut Ketua Penolong Data dan Analisis WHO kepada pemerintah sebelum beliau melancarkan laporan itu. Ini laporan saudara bukan main-main.
Ini laporan daripada WHO di Geneva. Sebab itu saya mengharapkan teman-teman jaga kesihatan, artinya COVID-19 masih ada lagi. Dan berusahalah untuk kita memutuskan jaringannya, saudara. Itu yang saya dapat laporkan berhubung dengan COVID. Dan kehidupan mesti diteruskan. Rezeki mesti dicari secara halal. Jadi sebab itu saya menggalakkan teman-teman untuk berniaga. Andainya anda mempunyai produk ataupun bahan-bahan yang perlu diwawarkan, hubungi Al-Azhar. Tak ada masalah bagi saya. Al-Azhar boleh dihubungi di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia terus memasarkan setangih al-bakurnya supaya rumah kita aromanya wangi. Dan minyak wangi daripada tanah Arab berasaskan kepada pati kayu gaharu, saudara. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Tidak ada masalah. Tapi bila hubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, saudara. Begitu juga, saudara, jangan lupa makanan kegemaran saya yang perlu saya wawarkan, iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Memang sedap, harganya murah, saudara, bukan mahal mana pun. Anda boleh hubungi Nizam untuk mendapatkan Popiah Sirih yang rasanya rangup, pedas, manis dan mengasyikkan. Nizam boleh dihubungi di talian 019-435-1203. 019-435-1203, saudara Nizam, untuk memesan produknya adalah Popiah Sirih Lady Maria. Memang sedap, saudara. Harga murah, tak mahal mana. Dan kepada teman-teman yang nak berniaga, nak mencari rezeki yang halal, boleh menjadi ejen kepada Amirus Super Carrier. Ini syarikat Puan Ros Chun. Anda boleh hubungi beliau di talian 012-257-5917. Kerana Puan Ros Chun sedang mencari teman-teman untuk berkongsi perniagaan dengan beliau. Tak ada modal, saudara. Hubungi beliau, tanya macam mana caranya, bolehlah anda memasarkan produk itu, adalah sedikit rezeki, saudara. Kerana produk yang dihasilkan adalah makanan yang berasas kepada oat. Saudara, ia antara konten ataupun ramuan terdapat dalam bahan tersebut adalah kurma, madu, delima, aprikot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen. Semua inilah berasaskan makanan sunnah, saudara. Untuk mengenyangkan perut, untuk sebagai energy booster. Jadi kalau saudara nak keluar ke pejabat pagi, minum. Memang sedap, saudara, saya dah rasa. Dan bolehlah anda hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917, saudara. Itu saja seketika untuk e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Puan Rubiah Hussein, apa khabar? Saudara Edi Tahir. Saudara Azmi Nordin, apa khabar orang Bagan Datuk? Saudara Pak Uda, saudara Wan Syarudin, Wan Zainuddin, Rosiduan, Manong Mari katanya. Saudara Acik, Waalaikumsalam. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini bagi saya sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kerana, saudara, saya bukan ustaz, saudara. Kena ingat, saya bukan ustaz, juga bukan da'i yang bertauliah. Ini daripada culipan yang teman-teman hantar kepada saya, yang saya baca, saya rasa sesuai untuk perkongsian kita bersama. Itu saja, saudara, ya. Terima kasih, saudara Izam. Bagi saya, jangan anda beranggapan yang bukan-bukan. Tak baik, saudara. Ini cerita yang baik, kita ceritalah yang baik, saudara. Kerana telah menceritakan kepada kami, katanya, itu Abu Burdah bin Abdullah menyatakan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang soleh dan orang yang bersahabat dengan orang buruk perangai adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang kimpal besi. Pastinya, engkau akan dapat bauan wangi dari penjual minyak wangi sama ada membeli ataupun tidak. Sedangkan dari tukang timpal besi, kamu akan merasa bahang atau kain kamu akan mendapat bau yang tidak sedap. Ini sahih Bukhari, saudara. Jadi kita hidup bermasyarakat, perlu sahabat serta orang lain yang saling bantu-membantu bagi untuk menyempurnakan kehidupan kita. Saudara Mat Syah Ismail dari Parlimen Parit katanya, Naughty Boy, apa dah jadi dengan Dewan Keramat PWC? Saudara, sekejap lagi tengoklah yang mana saya boleh ulaskan. Kemudian, saudara, pelbagai manusia yang berada di sekeliling kita, ada yang baik dan ada juga yang jahat. Ada juga yang buruk akhlaknya. Jadi, bila kita bergaul bersama dengan orang yang baik dan soleh, adalah umpama kita berada bersama penjual minyak wangi.
Andainya kita tak dapat membelinya, paling tidak pun bau wangi tetap melekat pada tubuh kita. Bergaul serta bersama dengan orang yang buruk akhlak, umpama berada bersama pembakar besi. Walaupun kita tidak membakarnya, bahang panasnya tetap kita rasai. Oleh itu, saudara, carilah sahabat yang baik. Semoga kebaikan itu dapat pada kita. Ya, saudara Jimmy Tan, saudara Zamri Abdullah, saudara Mat Sepana. Apa-apa pun yang terbaik, gunalah bahasa harmonis. Tak itu? Betul, saudara. Saudara Abi Tahir. Amin, amin, amin. Manpul, apa khabar? Saudara Kamarul Nogori, Ninsya Hassan, saudara Hamid Mahat. Saudara, tidak ketinggalan mutiara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam. Itu mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, bila ada orang cuba membetulkan kesilapan kita, jangan pula kita merasa terhina atau malu. Terkadang itulah caranya Allah mengingatkan dan mengajar kita untuk jadi orang yang terbaik. Jadi saudara, kalau ada orang tegur kita, jangan rasa malu, jangan rasa kena marah. Terima kasih Tan Sri atas culipan mutiara kata-kata yang bagi saya sesuai untuk kita fikirkan bersama, saudara. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Saudara, negara boleh move please. Dan saya mengingatkan teman-teman yang menyunting semula live saya ini, anda harus bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda masukkan dalam sebarang channel yang ada dalam media sosial ini. Saya tak mampu untuk memantau dan meninjau semua, tak mampu saya, saudara. Begitu juga kalau anda menulis dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik yang melambangkan kita adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang mengamalkan budi bahasa yang cukup tinggi, saudara. Kena ingat, saudara, saya sekadar memberi pencerahan dan pencerahan saya adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah untuk sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Seandainya bila saya memberi pandangan atau memberi kritikan, we must agree to disagree. Itu paksinya, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, dan kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni semua aspek kehidupan secara harmonis. Kalau nak berbual, saudara, dengan teman-teman dalam halaman saya ini, teruskanlah, tak ada masalah. Bukan saya tak tengok, saudara. Jakar Linglung, selamat malam, salam Madani daripada Pulau Pinang, katanya. Sudah Edi Tahir, dia banyak. Dia kata dah sembuh minyak wangi. Aku, saudara Edi Tahir, dia pelepuk. Jangan marah, saudara, melawak, kata. Apa nak buat? Tiba-tiba sakit perut. Sudah mari, dia kata. Kalau sembuh minyak wangi pun masuk bilik air, berbau juga. Itulah, saudara. Buat apa nak masuk bilik air dan kelang kabut? Sebab itu perumpamaan Edi Tahir. Anda ni. Baik, saudara. Kita teruskan pencerahan. Saya mendapat laporan setakat petang tadi, saudara, daripada Met Malaysia. Iaitu ini Badan Ramalan Kaji Cuaca meramalkan mulai petang tadi, saudara, beberapa kawasan di seluruh negara, termasuklah di Lembah Kelang, mula mengalami hujan lebat dan angin kencang petang tadi, saudara. Jadi katanya hujan dan angin kencang itu boleh membawa sehingga tengah malam ini ataupun pagi besok. Jadi amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan bahawa ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm satu jam yang hampir atau jangka boleh berlaku. Antara kawasan yang terlibat, saudara, adalah di Terengganu adalah di Kemaman, saudara. Di Pahang itu di Bentong, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat serta Sepang di Selangor, saudara. Artinya banyak hujan negara ini di Selangor diramakan. Sementara itu, amaran sama turut dikeluarkan melibatkan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Antara lain, Negeri Sembilan melibatkan kawasan Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau serta Tampin. Dan di Melaka melibatkan daerah Jasin. Di Johor pula melibatkan 3 kawasan, iaitu di Tangkak, Segamat dan Muar. Tiga-tiga ini kawasan yang akan berlaku hujan lebat dan ribut petir. Berhati-hati, saudara. Di Sarawak, 7 daerah, iaitu di Betong, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Limbang yang turut di badai hujan lebat dan angin kencang. Sementara di Sabah pula melibatkan kawasan Sipitang, di Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Ranau, Sandakan, Tonggot, Telupit, Beluran dan Kutat. Itu laporan kaji cuaca. Dan saya juga mendapat laporan bagaimana kes demam denggi sekarang rasanya
sudah mula meningkat. 3-4 hari lepas saya melaporkan di Johor. Tapi hari ini kabarnya di Kedah. Kedah dikatakan meningkat kes demam denggi kepada 356.5%. Saudara, dengan jangkitan sejumlah 1,639 kes dicatatkan sehingga 13 Mei yang baru ni, saudara. Ia berbanding cuma 359 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Jadi pengurusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Kedah, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman berkata, terdapat satu kematian dilaporkan pada minggu epidemik ke-19 dan merupakan kes kematian pertama akibat denggi di Kedah, saudara. Kes kematian melibatkan seorang lelaki berusia 56 tahun di daerah Kubang Pasu kerana dia juga mengidap beberapa penyakit kronik termasuk penyakit buah pinggang, darah tinggi, dan ini merupakan kematian pertama disebabkan oleh denggi di Kedah, saudara. Artinya Kedah pun meningkat. Jadi warga yang tinggal di Kedah, Raja Baizan di Sungai Petani, berhati-hati sebab katanya denggi sudah pun merebak di Kedah. Sehingga 13 Mei, sebanyak 161 wabak direkodkan berbanding 38 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Daripada jumlah wabak denggi yang dilaporkan itu, 124 wabak sudah tamat, tetapi 35 masih aktif dan 2 wabak yang berlanjutan. Katanya bahawa bagaimanapun Kementerian Kesihatan di negeri Kedah telah pun memeriksa sejumlah 124,815 pengemis. Dan 2,668 kompaun dengan nilai 1.3 juta telah dikeluarkan di bawah Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit. Jadi, Dr. Hayati berkata susulan peningkatan jangkitan denggi negeri itu, beliau mengharapkan pembabituan masyarakatlah mustahak dalam mengawal wabak dan peningkatan kes. Masyarakat perlu bersama-sama memikul tanggungjawab melaksanakan aktiviti pembersihan persekitaran serta mencari dan memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di kediaman dan premis masing-masing, saudara. Itu di Kedah. Minggu lepas di Johor dan nampak gaya di Kedah. Ya, teman-teman, berhati-hati. Bagi saya harus memberi penasihat apa yang patut, saudara. Baik, saudara. Dalam pada itu, saya mendapat laporan daripada Washington, saudara. Dari Washington menyebut bahawa fenomena El Nino bukan sahaja bakal menimbulkan beban kewangan pada negara kita, malah ia juga menyebabkan beban kepada penduduk dunia akibat hilang pendapatan. Demikian laporan daripada DPA Jerman yang memetik penyelidikan terbaru. El Nino menyebabkan pemanasan air permukaan di timur Laut Pasifik yang mengubah arus udara dan air di seluruh dunia. Jadi menurut penyelidik Dartmouth College Amerika Syarikat yang mengkaji aktiviti ekonomi global dalam beberapa dekad berikutan peristiwa El Nino 1982 hingga 83 dan 1997 dan 98 mendapati pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan dengan ketara 5 tahun selepas setiap kejadian. Jadi saudara, kita berhati-hati. Kejadian itu terbitkan dalam jurnal Science yang mendapati bahawa ekonomi global merosot kepada 4.1 triliun dolar Amerika. Saudara, sementara itu penyelidik Justin Mankin dari Christopher Callahan, dia mengunjurkan bahawa kerugian ekonomi global untuk abad 21 ini dianggarkan berjumlah 84 triliun di seluruh dunia, saudara, kesan daripada El Nino. Jadi El Nino yang dijangkakan pada tahun 2023 ini boleh menjejaskan sekitar 3 triliun dolar Amerika menjelang sehinggalah sampai 2029. Jadi kita boleh mengatakan bahawa masyarakat dan ekonomi bukan hanya terjejas, bukan dapat dipulihkan, tapi keadaan lebih parah lagi. Jadi itu keadaannya, saudara. Saya juga mendapat laporan bahawa suhu purata bumi dijangka meningkat melebihi had 1.5 darjah Celsius. Ini merupakan buat pertama kali dalam tempoh 5 tahun. Demikian laporan daripada BBC, saudara, di mana pasukan saintis dan penyelidik yakin bumi berkemungkinan besar bakal memecahkan rekod suhu purata sebelum tahun 2027 ini. Suhu dunia mungkin melebihi had yang ditetapkan dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Demikian menurut Pertubuhan Meteorologi Sedunia, saudara. Bahawa artinya, saudara, dunia panas, ekonomi juga semakin menguncup. Itu keadaan, saudara. Saya harap, saudara, kita berhati-hati bila kita berbelanja
dan dalam keadaan sebab Abdullah teruskan pencerahan. Saya memanglah, dia kata macam berita TV pula. Saya harus memberi pencerahan yang terbaik yang saya kutip, yang elok. Sebab matlamat saya adalah sekadar memberi informasi. Saudara Abdul, jangan nak marah saya. Bagaimana? Saya nak jelaskan juga saya bagaimana orang mengatakan bahawa memanglah anda nak tahu cepat-cepat cerita politik. Sabarlah dulu. Cerita panas, cerita politik hari ini saya. Memang panas. Dan saya juga menjelaskan supaya warga kita tahu bahawa macam sekarang ni orang mengatakan harga gula naik sampai RM4.90. Tak benar saya. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, beliau menegaskan bahawa gula putih yang bertapis masih mengikut harga kawalan runcit, iaitu RM2.85 bagi gula kasar dan gula halus putih pula RM2.95 bagi setiap kilogram. Kalau ada mana-mana penjual, peniaga yang menaikkan harga, segera laporkan kepada pegawai di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Tindakan akan diambil kerana ini adalah barang terkawal. Gula adalah antara barang terkawal dan pihak pegawai di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Sara Hidup akan memastikan harga barang-barang itu dapat terkawal. Setelah usai cerita tentang gula. Ini cerita pula bahawa pagi tadi PEKSO atau Pertubuhan Keselamatan Sosial telah pun mengesahkan bahawa seorang pegawai agensi itu juga telah dicekup oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah semalam. PEKSO dalam surat kenyataan ini memaklumkan penahanan itu bagi membantu siasatan berhubung insentif pengambilan pekerja bawah program Pelan Jana Semula Ekonomi. Jadi banyak juga wang yang disebatnya saudara. Katanya bahawa menurut kajian, menurut laporan bahawa seorang pemilik syarikat sebagai upah meluluskan permohonan tuntutan penjana kerjaya bernilai kira-kira 1.3 juta ringgit. Tak ada kerja lain lah dia orang saudara. Asyik, inilah saya kata asyik menyangkau. Itu keadaan. Baik saudara. Hari ini, ni kita masuk bab ini serius. Tular di semua media sosial. Anda juga tahu bahawa seorang mantan Menteri Kanan, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, dan juga seorang Perdana Tan Sri dan tokoh perniagaan juga telah pun disiasat oleh SPRM. Dan mereka ini pastinya akan didakwa dalam waktu yang terdekat. Nama belum boleh disebutkan lagi. Sebab itu, SPRM tidak boleh menyiarkan. Tapi beliau adalah merupakan mantan Menteri Kanan. Tentulah jawatan itu, kerana katanya bahawa ini melibatkan juga wang-wang yang disapu daripada Jana Wibawa serta apa yang dilaporkan oleh Panama Papers. Artinya Panama Papers telah pun dibuka. Bersedialah mereka. Dan kabarnya jumlah wang yang wang negara yang disapu oleh mereka setakat ni yang diseleweng adalah berjumlah 2.3 bilion. Dan kebanyakan wang-wang tersebut telah pun berada di luar negara, di mana SPRM sedang mengejar dan memburu, menjejaki untuk mendapatkan kembali wang tersebut dan dibawa pulang. 2.3 bilion saudara, bukan sikit-sikit. Jadi ini adalah kesinambungan saudara. Kerana katanya 14 orang telah pun disiasat. Saya dah bagi tahu pada anda lewat minggu lalu, saya difahamkan lebih sebenarnya 21 nama telah pun disebut-sebut. Tapi saya tak boleh menatakan. Saudara Azizul Hamid, betul lah saudara. Mereka lain tak ada. Wang ini wang rakyat. Kenapalah mereka sanggup begitu? Nak kaya boleh, berniaga lah. Saudara Nozaman, salam. Selamat malam, terima kasih. Saudara Samsul Syam, PRN nanti undilah Barisan Nasional Kestabilan Demi Kemakmuran, kata Syamsul Syam. Bagi saya terpulang. Artinya saudara Muhammad Shah Ismail dia kata Pandora Paper is back. Ini akan dibongkar satu persatu. Saudara, dan saya difahamkan bahawa antara kegiatan dua orang ni saudara, yang 23 bilion itu termasuklah pembelian saham,
menguasai syarikat-syarikat yang diapungkan di Bursa Saham dalam negeri dan juga di luar negeri. Waktu dekat. Sebab itulah sekarang ini, saudara, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim ditubi, dilutu bagai nak agak. Sebab mereka merasakan seandainya kerajaan bertukar tangan, pimpinannya, maka bolehlah terselamat. Itu keadaannya, saudara. Mungkin anda kadang-kadang cerita yang bukan-bukan, pumpang. Sedangkan, lihatlah, 2.3 bilion itu baru 2. Bagaimana yang lain, saudara? Bagaimana yang lain? Wang kita, saudara. Betul, saudara Nina. Saya setuju. Saya bersetuju sedang disiasat. Sebab itu saya tak sebut nama. Dan saya juga mengharapkan, kalaulah mereka ini dibawa ke mahkamah, jangan kita menjatuhkan hukuman. Saya dah bercakap berkali-kali. Siapa saja yang dihadapkan ke mahkamah, jangan kita menjatuhkan hukuman persepsi. Biar mahkamah menjalankan tugas mereka. Sebab kita mesti berpegang pada prinsip, no one is guilty unless proven by the court. Tidak ada sesiapa yang boleh dianggap bersalah, melainkan dibuktikan oleh mahkamah. Itu memang jelas, saudara. Tak payah nak ingatkan saya. Tapi saya melihat, kalau menurut laporan daripada Peninsuan Jaya Pencegahan Rasuah, kalau 2.3 bilion, satu kes. Bagaimana kes-kes yang lain? Sebab itu, dalam bancian yang mengatakan, saya dengar, bukan tak ada orang bercakap dalam media sosial, kononnya tak logik lah. Dalam tempoh 26 tahun, negara kehilangan sejumlah 44.5 triliun. Dia kata tak logik, bahawa kena begitu begini. Sedangkan inilah realitinya. Wang yang disapu, dibawa, diseleweng, dibawa keluar negara. Kita tak tahu. Kita rakyat marhain. Kita peringkat bawahan. Saudara Mak Syah, dia kena file sedang disemak serta diberikan. Sedang disemak. Jadi saudara, saya tak mau menuduh sesiapa dan saya juga tidak akan melaporkan, melainkan setelah disahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Menurut Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, beliau mengesahkan siasatan katanya tertumpu pada Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berhubung kesalahan salah laku guna kuasa untuk mendapatkan suapan dan kesalahan penggunaan wang haram di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 AMLA TFPUAAA 2001. Artinya, saudara, SPRM telah mengesahkan siasatan dijalankan. Kerana kerajaan perpaduan sekarang ni, SPRM bawa kes ke mahkamah. Dah terang buktinya. Saya melihat sekarang ni, saudara, sebab itu, saya rasa agak lucu bila ada orang bertanya apa yang Anwar Ibrahim buat. Saya bukan nak mengangkat Anwar Ibrahim, tidak, saudara. Kadang-kadang mereka melontarkan kenyataan yang saya kata ada logikanya. Dalam tempoh 5 bulan, 6 bulan, apa yang kita mahu? Nakkan perubahan. Tak ada perubahan langsung. Macam mana kata tak ada perubahan? Bukan tak ada perubahan. Yang saya nampak, yang saya yakin, mungkin kehendak mereka, mesti datang wang di tangan mereka, hantar duit di atas pangkuan mereka, baru kata baik. Itu bagi saya, kalau itulah natijahnya, tak betul lah, saudara. Sebab saya tak faham. Ada teman-teman mengatakan bahawa duit bantuan tak bagi. Bukan tak bagi, ada juga bantuan. Sebenarnya saya tahu masalah sebesar-besar masalah apabila poket rakyat semakin kempis. Dan usaha harus dilakukan untuk mendapatkan mereka ni peluang-peluang pekerjaan. Selagi rakyat ramai tidak punya peluang pekerjaan dan wang dalam poket mereka nipis, apa saja barang di pasaran dilihat mahal. Itu keadaannya. Kalau poket kembung, saudara, tak ada masalah. Naik macam mana pun, apa nak kisah, duit banyak. Tetapi ini yang saya katakan, bahawa kementerian-kementerian yang berada di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim haruslah mengikut sealiran dengan hasrat wujudnya kerajaan perpaduan, iaitu untuk menangani derita rakyat. Soal SPRM diizinkan untuk melakukan pembongkaran demi pembongkaran. Bagi saya dah jelas. Jangan kata tak ada apa boleh buat. Dan memanglah untuk pelabur datang, bukan dia sebut hari ni, besok datang. Mestilah ada proses-prosesnya. Dan sekarang ni sedang dijalankan. Jadi bila orang mengatakan kerajaan perpaduan ini gagal kerana dalam tempoh 5 bulan tak ada buat apa pun, saya heranlah, apa mahumu? Apa yang anda mahu? Saya bukan penjilat, saya bukan pembodek, saya tidak.
Tapi mari kita berpijak pada bumi nyata. Kita dah bercakap dulu. 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Dato' Mahathir, kita menjerit. Kemudian naik Tasimuddin selama 17 bulan. Kita menjerit. Kemudian datang Datuk Sabri, menjerit lagi. Aziz Abdul Hamid, hari ini dia kata saya bayar 6 saman. 50 kali 300, jimat duit 1000. Terima kasih Awak Muhammad PM. Saudara Pak Chu dia kata di pasar langkap kekurangan gula. Ini perlu kita tangani. Sebab itu saya katakan, Pak Menteri harus memahami isi hati dan hasrat Perdana Menteri. Your boss is already telling the truth already. Saya bersyukur apabila Tan Sri Azam Baki dan anak buahnya di SPRM menghayati ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Bahawa beliau mengatakan bahawa SPRM kena ingat, hari ini sudah hadir Perdana Menteri yang baru. So, toe to the line. Laksanakan tugas untuk memerangi rasuah. Alhamdulillah. Lepas satu-satu pembongkaran. Tetapi, yang lain itu bagaimana? Tengku Zafrul. What will happen? Dengan pelabur-pelabur, cepat-cepatlah. Masalahnya saya rasa kita tak sabar. Jadi sebab itulah katanya, Datuk Anwar Ibrahim ni mengumum saja. Sembang kari. Sedap saya mengata orang. Tak susah nak mengata orang. Tapi realitinya, saya dah bercakap dulu lagi saudara. Saya dah bercakap sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya katakan siapapun yang akan menjadi Perdana Menteri, saudara, yang menggantikan Datuk Ismail Sabri untuk berada di anjung kuasa di Sri Perdana, mereka tidak mempunyai tongkat sakti. Kerana kedudukan ekonomi negara dah koyak rabak dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Itu kena jelas, saudara. Jadi sebab itu sebelum kita melontarkan kenyataan-kenyataan atas kekecewaan, kena fikir apa yang kita kecewa. Apa yang kita marah. Apa yang kita hendak. Tapi kalau kita hendak, wang datang ke ribaan kita, ini satu benda yang agak mustahil. Kerajaan hari ini kerajaan yang berhutang. 1.5 triliun. Dan ini bukan senang, saudara. Lubang yang begitu besar itu nak dikambus. Tetapi bagaimanapun masih lagi diusahakan. Jadi dalam keadaan begini, saya katakan, Pak Menteri yang lain kena bekerja. Bila saya puji saya punya Presiden UMNO, anda marah. Tapi saudara lihatlah sendiri. Macam lipas kudung. Sekejap ada di Kelantan, sekejap ada di Kedah, sekejap ada di Perak, sekejap ada di Johor. Lain tak ada semata-mata untuk menyantuni kehidupan warga desa. Dan hari ini, sudah ada pelbagai perancangan. Pelbagai perancangan sudah pun digerakkan. RISDA sudah digerakkan. Felkra sudah digerakkan. Semalam saya bertemu dengan pengurusi Felkra. Dah beliau menyatakan perancangan ini sedang on the line. InsyaAllah dalam sebulan ini, warga Felda seramai 135,000 peserta Felkra akan memperolehi nikmatnya hasil perubahan yang sedang dilakukan. Sabarlah. Dan kena ingat, semua agensi-agensi dulu tu dah kekeringan. Itu masalah, saudara. Saya haraplah, saudara, sebelum... Saya bukan nak memenangkan Datuk Anwar Ibrahim, tidak. Tapi saya kata supaya kita berpijak di bumi nyata. Jangan kita terus lontarkan kenyataan. Tukar kerajaan. Nak tukar dengan siapa? Yang ini satu hal lagi, saudara. Ini saya nak bagi tahu. Satu hal lagi. Kalau gini keadaannya, pilihan raya akan datang. Datuk Seri Najib tak boleh dibebaskan. Maka kita tertukar kerajaan. Tukar pada siapa? Pilihan raya 6 negeri nanti, kita bagikan kerajaan perpaduan ni kalah. Nak bagi kat siapa? Nak bagi pada Perikatan Nasional yang memusuhi Datuk Seri Najib. Saya kata, di mana logika anda? Di mana letaknya logika kita? Bukan saya marah, saya tak masalah. Cuma fikirkan. Secara logiknya, kalau gini kita tak nak mengundi. Tak mengundi, calon-calon yang diturunkan oleh Perikatan Nasional menang. Jadi anda juga terlibat untuk memenangkan calon daripada Perikatan Nasional. Orang yang memusuhi Datuk Seri Najib. Ini realiti saya, terpulanglah. Ini kita kadang-kadang nak memuaskan hati. Bercakap memang senang, saudara. Macam saya bercakap, apa ada masalahnya. Tetapi, saudara, kita kena berpijak di bumi nyata. Kita kena beri peluang. Ini baru 5 bulan, 6 bulan dah. Berdemak. Ya, saudara Rahim Aim. Saya Syirik Syarani dia tukar katuk. Itu saya. Sekarang ni, kalau kita ganti Perdana Menteri yang baru, siapa? Tolong namakan seseorang.
Saya tak mau menyebut lah, saudara. Takkan nak, kalau nak tengok yang ada lah sekarang ni, saudara, saya rasa berselerak kes-kes yang akan ditimbulkan. Sabar, saudara. Tunggu. Saya rasa nampak gayanya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sudah pun memulakan gerakan memburu dan memburu. Oh, the serigala ni, saudara. Jadi, sekarang ni kita kena pijak bumi nyata, saudara Mak Zamri. Soalnya, saudara, bila kata DAP yang punca bosku masuk penjara, saya rasa berpijak bumi nyata di mana letaknya? Di mana letaknya bila katakan DAP punca? Mereka memang menentanglah segala-galanya menentang, tapi mahkamah yang menghantar Datuk Seri Najib ke penjara. Bercakap biar berfakta. Saudara Aziz Abdul Hamid, pelabur luar negara boleh lari kalau tengok muka tu. Dan kalau ada yang ada tu, saya ingat lentang pukang dia orang lagi. Sekarang ni dah nak datang. Dia nak datang nak bawa duit. Orang nak datang ke tempat kita nak bawa pelaburan. Tentulah dia meninjau dulu. Kalau sesiapa pun, umpama sebuah syarikat, saya rasa anda pun daripada orang korporat, daripada syarikat-syarikat, mesti melakukan due diligence. Sebelum kita nak melabur dalam sebuah syarikat, saya akan kaji apakah pelaburan aku ini nanti boleh mendapat pulangan yang baik. Sekarang saya ni, Azizul Hamid, bukan yang jual tanah reserve Melayu. Lebih 60 tahun sebelum ini, siapa yang uruskan negara? Itu benar. Sebab itu sekarang ini, apa yang sedang dilakukan oleh pimpinan kerajaan perpaduan ini, mereka mau merubah. Kalau kita nak gatip DAP, saudara jangan lupa, yang paling cabai ini adalah parti gerakan. Saya tidak akan berhenti daripada menyatakan realitinya. Dan kita pula berada, bukan tak ada. Dalam UMNO Barisan Nasional ada MCA yang sentiasa duduk atas belakang kita. Seolah-olah, selalu saya katakan, seolah kita memikul buaya hidup. Mereka gagal untuk menyantuni masyarakat mereka. Malahan warga Cina pun tak percaya dengan MCA. Jadi kalau begitu keadaannya, mereka lebih memilih kepada DAP dalam sebuah perkongsian kuasa. Ya, kita lihatlah siapa yang dipercayai oleh warga mereka. Dan sekarang ini pun kita dalam keadaan dia yang punya 42 kursi parlimen, dia cuma diberi oleh Dr. Anwar Ibrahim 4 kursi menteri je. UMNO yang cuma dapat 26 kursi ada 6 menteri. 6 timbalan menteri. Jadi saya rasa janganlah kita melontarkan kenyataan yang biarlah ada logika. Jangan kita ikut emosi. Saya mohon agar teman-teman yang mendengar pencerahan saya ini, kita membuka minda kita. Sebab dalam politik hari ini saya nampak bertagabur, saling tuduh menuduh. Saya dengar secara kenyataan seorang bekas menteri dalam media sosial berucap di Kedah, siap maki hamun, siap mengatakan perkataan celaka. Saya geling kepala, takkanlah seorang bekas menteri boleh menggunakan perkataan celaka kepada pimpinan yang ada sekarang. Tuduh pula itu ini dan sebagainya secara terbuka. Saya geling kepala. Saya kata baik juga Anwar Ibrahim ni ya. Kalau saya mungkinlah saya. Tetapi itulah realitinya saudara. Mereka yang sudah kehilangan kuasa mula menunding jari. Saya tak nak bercerita, banyak orang bertanya dengan saya, kenapa saya tidak bercakap soal isu penggunaan kalimah Allah. Saya bagi tahu terus terang, saya bukanlah pakar agama. Biarlah pakar agama yang menyelesaikan masalah ini. Kita pula kata begitu, kata begini, menteri kata begini, mereka kata begitu. Jadi berserabut. Kemudian ada pula nak buatkan demonstrasi dan sebagainya. Kenapa kita terburu-buru? Biarlah disantuni. Sebab jangan lupa saudara, kita masih mempunyai raja-raja Melayu. 4 malam, 5 malam dulu saya dah baca. Tuntutan 7 wasiat raja-raja Melayu. Bahawa raja-raja Melayu akan memelihara agama Islam. Perlembagaan menyatakan hal ehwal agama Islam ini di bawah pentadbiran raja-raja Melayu. Kita dengar, tunggulah saudara. Dan bukan tak ada, kita ada jabatan agama Islam. Menteri ada menteri Islam. Bukan calang-calang, bukan kaling-kaling. Beliau merupakan mantan hakim. Jadi kita dengar dulu. Jangan kita mudah melompat. Akhirnya kita menunjuk jari sana, menunjuk jari sini. Isu ini bukan isu baru. Isu undang-undang. Dan saya sebenarnya saya cakap terang saya tak pakar. Bila saya tak tahu benda itu, saya tak nak cakap. Kita dengar, saya tunggu pengumuman. Itu saja. Saya Izham. Saya mungkin saya mendengar perkataan-perkataan begitu dalam siaran yang tersiar dalam media sosial. Saya terus terang sebelum saya nak ulas, saya baca semua.
Saya lihat, saya tonton kenyataan-kenyataan mereka yang bergelar menteri. Dia mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Mereka juga mengelirukan rakyat. Hanya kerana matlamat lain tak ada cara, adalah politics. Matlamatnya politik. Dan kita lepas pilihan raya, dah masuk 6 bulan ni. Pimpinan masih cerita politik. Saya lebih suka melihat, menunggu lagi 4 hari lagi. Hari ni Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Tinggal lagi 3 hari. 3 hari lagi Parlimen akan bersidang. Balonlah dekat Parlimen. Kalau yang tak betul, buat apa dia keluarkan nyataan yang bukan-bukan? Kita tunggu saudara. Ini keadaan. Jadi saya hairan. Lepas itu disemai kebencian sama kita. Yang sokong Perikatan Nasional, satu puak. Yang sokong Barisan Nasional, satu puak. Yang sokong Pakatan Harapan, satu puak. Akhirnya kita sama kita berbalah. Ini yang dikendaki oleh mereka yang mengamalkan politik divide and rule. Pecah dan perintah. Orang Melayu bila dipecahkan, mudah mereka memegang kuasa. Ini juga jangan lupa saudara. Apa yang pernah dilontarkan oleh Lee Kuan Yew. Presiden Perdana Menteri pertama di Singapura. Dia kata untuk kita melawan orang Melayu tidak mungkin akan berjaya. Apa yang perlu kita lakukan, kita pecah dan perintah mereka. Ini sedang berlaku saudara. Melayu sama Melayu sedang berantakan sama sendiri. Ya, orang benci pada saya kerana saya muji UMNO. Saya tak pernah pun kutuk parti yang lain. Saudara, dan saya melihat bahawa bagaimana warga bangsa kita ini diracik-racik. Balik dulu sebelum kita menuntut kemerdekaan, sebelum hadirnya UMNO, Melayu berpecah. Saya dah bercakap 5-6 malam dulu. Dulu, Melayu Singapura, Melayu Negeri Sembilan, Melayu Kelantan, Melayu Terengganu, Melayu Perak. Bila mereka mengatakan soal-soal kenegerian, ini yang merosakkan Melayu. Sebab itu saya dengar, kita akan pertahankan negeri Kedah. Melayu Kedah tak sama dengan orang lain. Astaghfirullahalazim, saya katakan. Kenapa begitu jadinya? Kita warga cinta damai. Kita mahu melihat lahirnya satu bangsa yang akan memeta dan mewujudkan satu citra legasi yang terbaru. Itu harapan kita, saudara. Ini untuk kita bekalkan kepada anak cucu kita. Saya lihat anak cucu saya. Cucu-cucu saya berjalan, berkeliaran, bermain. Saya bukan melihat mereka bermain begitu saja. Memanglah. Atuk dengan apa ini cucunya memang sukalah hatinya. Tetapi saya melihat bagaimana saya akan tinggalkan mereka. Kalau takdirnya saya dah tiada lagi. Apakah mereka dapat menikmati sebagaimana yang kita nikmati? Saudara SB Darul Aman. UMNO soal lain, saudara. Kepimpinan. Saya bersetuju dengan pandangan anda sebab dulu yang merosak juga ramai juga pemimpin UMNO. Lihatlah sendiri berapa ramai pemimpin UMNO yang telah pun meninggalkan UMNO. Bila dipecat saja masuk parti lain. Kerana mereka mendambakan untuk dapat jawatan. Sepatutnya mereka dah bergelar menteri. Saya ingat lagi saudara boleh bertemu, boleh tanya dengan mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Saya ingat dalam minggu terakhir sidang Dewan Parlimen, kebetulan saya ke Parlimen berjumpa dengan beliau. Kami berpelukan. Saya cakap, brother, dia kata, Mal, kita ni kawan. Saya kata, saya kawan dengan you. Kalau saya tegur you, semata-mata teguran saya atas sifat seorang sahabat yang mahu melihat bahawa you okey semua. Yang sudah-sudahlah, saya kata. Itu saya ingat lagi ayat saya. Yang sudah tu sudahlah, brother. You pun sekarang dah jadi Perdana Menteri. You pun dah pencen ada. You ada bodyguard. You ada supir. You ada rumah yang disediakan oleh kerajaan. You ada pejabat yang disediakan oleh kerajaan sebagai tempat mantan Perdana Menteri. Why not sekarang ini, santuni kerajaan ini, bagilah idea-idea yang baik. To make a comeback, satu benda yang sukar, saya katakan dia. Ya, jadi you lebih tenang hidup you. Jaga keluarga, jaga anak-anak, enjoy your life. Sebab wang dah cukup. Perlu apa lagi? Ini saudara boleh tanya dengan beliau. Itulah ayat yang saya lontar pada beliau sebagai sahabat. Dan berilah peluang pula Datuk Ibrahim mentadbir. Sebab itu, yang sudahlah. Ini tidak. Tak jadi menteri, hamun apa saja yang kerajaan buat hari ini, semua tak betul. Kenapa tidak? Sama-sama santuni. Isnin nanti, sebelum Dewan bersidang, cari idea-idea apa? Masalah api, masalah air, masalah makanan, masalah rakyat tak ada kerja. Ini perlu disantuni. Saudara John Kelabu, saya bersetuju. Buat macam Tun Abdullah. Dia tinggalkan jawatan Barisan Najib, dia tak campur. Tapi menantu pula buat perangai pula. Itu keadaan lah, saudara. Tetapi dia tak ada.
Buatlah, tak apa, Pak Lah dah berhenti, Pak Lah nak berehat, pergi Mekah, buat umrah, buat haji, berehat, dan apa nak lagi? Sebagai manusia, saya rasa cukup apa yang ada. Untuk berbelanja, tidak dijamin, saudara. Rabbul Pasarat yang tinggal Kuala UMNO, mereka dah kenyang. Betul kan, saudara? Dan memang mereka dah kenyang. Kebanyakan mereka yang meninggalkan UMNO dah masuk parti lain. Itu yang saya hairan tu, saudara. Dan alhamdulillah lah. Bahawa sekarang terjemahlah sebentar nanti, tak lama lagi, saudara Broman dia kata pengundi Barisan Nasional terasa dikhianati. Benar, saudara. Kita mengangkat mereka. Masa pilihan raya. Dulu sebelum mereka diangkat sebagai ahli parlimen, bagai nak rak. Anak-anak kita waktu tu semuda. Pacak tiang bendera lah, panjat tiang telefon, panjat pokok, bersyarah, berceramah, bercengkang mata. Mereka sebagai calon wakil rakyat. Lepas tu menang, dijulang mereka, dapat jadi menteri. Tak ada pun kita ganggu mereka. Adakah menteri datang hulur selori ataupun seguni wang pada kita? Tak ada. Jadi keadaan benda-benda begitu, saudara, bila mereka dah berada di anjung kuasa, membina kekayaan, okeylah kau dah kaya, sudahlah. Show must go on. Rakyat diperlukan. Saudara Cik CTV, betul kadang-kadang saya merasakan bahawa mereka seolah menipu rakyat. Hari ini, masuk pula parti lain. Tujuan apa? Tujuan apa? Berjuang untuk apa? What sort of perjuangan yang ada dalam diri anda? Bukankah untuk menggapai jawatan, menggapai kuasa? Jadi pasal tak berhenti lagi nak menipu rakyat. Yang sudah tu sudahlah. Duduk kedai kopi, duit ada dalam poket, apa ada masalah. Pencen menteri. Penuh, saudara. Sebulan 5-6 ribu, 10 ribu. Kita bagai nak rak cari. Pencen menteri, pencen wakil rakyat. Tapi, kerajaan tak betul. Kerajaan yang mereka maki itulah yang membayar pencen mereka. Ini sepatutnya kita fikir. Saya mengajak teman-teman malam ini untuk berfikir. Apakah orang yang mendapat pencen daripada kerajaan yang mereka maki itu orang yang baik? Ini keadaan. Sebenarnya saya setuju dengan Aida Mazlan. Sebenarnya mereka takut. Sekarang ini mereka diburu ketakutan. Sebab baju oren sudah menghampiri untuk dipakai. Gelang besi sudah hampir. Pegawai sedang pun mendasari rumah mereka sudah mula mengintai. Akaun-akaun mereka sudah ada yang dibekukan. Saya dengar juga ceramah yang mengatakan bahawa zalimnya kerajaan hari ini. Akaun saya pun dibekukan. Saya dah pernah cerita, saudara. Waktu Datuk Sizat Hamidi. Saya cakap terus-terang, saudara, boleh bertanya dengan beliau. Saya dengar pun sekitar nak menitik air mata. Waktu itu, semua akaun dia dibekukan. Termasuklah akaun beliau yang boleh digunakan sebagai wakil rakyat, yang dapat allowance 16,000 sebulan. Itu pun dia bekukan. Sekupang pun aku tak ada mahal, katanya. Saya ingat lagi kenyataan itu. Begitulah cara mereka melayan Presiden UMNO. Kenapa tak menyirap darah kita? Itu waktu mereka berkuasa. Dan sekarang ini bila berlaku pada mereka, bila akaun dibekukan, akaun UMNO dibekukan, Tuhan aja yang tahu. Terkial-kial UMNO untuk membuatkan aktiviti politik. Tak ada duit. Saudara Sani Rais, berjuang untuk perut. Betul, saudara. Yang suka maki itu Menteri Penyamun dan Perompak. Lain tak ada, saya lihat. Naik pentas saja, lain tak ada bicaranya. Perkataan-perkataan celakalah, itu, ini, sebusuk-busuknya. Orang mendengar, saudara. Dunia melihat. Pelabur melihat. So, Aida Mazlan, dunia ibarat roda. Hang buat sekarang, hang terimalah hukum kifarah. Betul. Saya bersetuju dengan anda. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan kezaliman, pasti dia akan kena kifarahnya nanti. Dan saya tidak yakin dia akan begitu sebab beliau dah mengalami pengalaman yang cukup pahit. 25 tahun berada di belakang sebagai orang yang sentiasa dihina, sampai sekarang pun dihina. Bagi saya takkanlah tak ada langsung kebaikan sebagai insaniah. Ini masih tak betul saja, semua tak betul. Hanya kerana apa yang anda mahu. Yunda supaya Datuk Anwar Ibrahim mengumumkan. Saya ingin mengumumkan setiap rakyat Malaysia boleh mendapat wang sejumlah 2,500 mulai bulan depan. Barulah dilihat baik. Saudara, ini realiti. Kalau anda masih bekerja, dapat gaji cukup bulan ni, okeylah.
Cuma bagaimana untuk menangani masalah harga barangan di pasaran. Secara seli-seli dia kata baju rahmah kuning. Nah, bagi saya yang penting sekarang ni berapa pendapatan rakyat yang boleh diseimbangkan dengan harga barangan keperluan. Ini yang Pak Menteri kena fikir. Jawatan menteri itu bukan untuk goyang kaki. Saya setuju, saya tengok Datuk Salihuddin Ayub turun ke gelanggang. Alhamdulillah. Tapi pegawai-pegawainya pun kena turun sama. Jaka Linglung, Diwai yang nampak duit juta-juta. Saya tak tahu sebab saya bagi banyak orang menuduh macam-macam. Saya tak mau campur saya. Kalau saya dah dengar banyak live orang kata orang ni dapat duit, orang ni duit banyak juta, saya tak nak. Saya tidak mau melakukan dosa kering. Tetapi apa yang cuba saya lontarkan saudara adalah kita sebagai insan, sebagai manusia, harus bersyukur. Paling tidak kerajaan hari ini bukan kerajaan yang muflis. Walaupun dengan hutang 1.5 triliun, tapi masih mampu membayar pencen-pencen mereka yang bergelar menteri. Jadi tak payahlah nak maki kerajaan zalim dan sebagainya. Sama-sama santuni. Alangkah baiknya, alangkah murninya negara kita ini kalau semua pemain-pemain politik tidak lagi bercakaran, tidak lagi menuduh itu dan ini, memburukkan macam-macam cerita. Saya tidak mahu terjebak, saudara. Memang ada saya dapat terima tulisan, macam-macam saya terima, bukan tak ada, saudara. Soalnya sekarang ni, logika apa yang mereka nak apply? Saya pun tak faham. Hanya kerana isu Datuk Najib. Saya dah bagi tahu, saudara. Katalah, kalau Datuk Najib tak ada di dunia ini, apakah negara ini akan terus bungkam? Jadi sebab itu kita harus berusaha menzahirkan Datuk Najib 2, Datuk Najib 3, Datuk Najib 4 yang aliran pemikirannya untuk rakyat. Soal dia dengan mahkamah, biar mahkamah tentukan. Soal hukuman yang dialami, biar antara dia dengan istana. UMNO tidak sepatutnya secara caci maki Presiden UMNO kerana tidak menekan agung. Tak boleh. UMNO bukan sikapnya untuk membuat gesaan pada masjid istana. UMNO cuma mohon pertimbang tuanku untuk diberikan keadilan dalam pembicaraan Najib. Itu saja. UMNO tak akan menuntut agung bukan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dari dulu dia bercakap bahawa beliau mau melihat bahawa segala-galanya keadilan. Jangan marah pada dia, itu prinsip dia. Oh, UMNO ni dah kena jual. Jual ke siapa? UMNO ni kena jual, dijual pada siapa? Oh, Zaid Hamidi sekarang ni sudah membawa UMNO untuk digadai pada DAP. Masa bila pula kerajaan ini dipimpin oleh DAP? Tergedik-gedik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada, tadi semayang di sana sini. Dan dia masih lagi Perdana Menteri. Bila masa pula kita berperdana menteri kawan DAP? Sebab itu saya kata nak menularkan, nak melontarkan pandangan biar berfakta. Secara Zaim Razak, saya dengar penerima dana JKOM tak boleh banyak highlight. Dan sunyi lagi, betul ke? Saya tak ada. Saya tak dengar. Memang saya pun tak dapat apa pun. Saya tak dapat apa-apa pun. Saya buat semata-mata dengan diri saya sendiri. Saya tiap malam saya akan berbicara. Soalnya tidak ada arahan. Inilah masalahnya, mereka mewujudkan kepelbagaian persepsi. Tujuannya lain tak ada. Politik antuk-antuk. Sebab itu sekarang, saya tengok tadi, MyTV Online, Saudara Bakti ada menulis bahawa sekarang ni adanya, apa dia panggil apa tadi tu? Dia panggil istilah dia kata sport rim. Ada sport rim sekarang ni meninjau. Mana-mana portal-portal yang ada pengaruh yang mau dibeli untuk mempertahankan orang-orang tertentu. Ini saudara, saya fikir, kenapa jadi begitu? Portal ini selalu bercerita dengan bebas. Kita dalam suasana bebas untuk bersuara. Dan saya melihat bahawa apa yang berlaku hari ini, saudara, yang kecoh satu Melaya tentang mantan menteri sudah disiasat. Artinya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu melaksanakan kepimpinan yang telus. Salah ke? Kalau orang dah kebas duit 2.3 bilion yang dikatakan telah pun menurut SPRM melibatkan wang sebab 2.3 bilion, bila SPRM bertindak, Perdana Menteri yang disalahkan. Apakah ini adil pada kita? Apakah kita mau melihat agar kebejatan rasuah ini berterusan yang melingkupkan negara sampai sekarang 1.5 triliun berhutang?
Saudara Ahmad Kamal, kalau tak dapat apa-apa, mau kau bercakap tiap malam. Halo, brother. Saya, anak-anak saya semua bekerja lah, saudara. InsyaAllah. Saya cuma seorang aja anak saya lagi sekarang kat universiti. Lain semua dah bekerja. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya fikir, saudara boleh datang rumah saya lah. Siang saya makan nasi seadanya. Malam saya tak makan nasi. Jadi sebab itu saya jaga badan. Badan sihat. Jadi untuk apa? Aida Mazlan, kalau kadang-kadang sedih tengok mantan-mantan menteri yang melalak sana sini demi untuk perut dan perut mereka. Jadi saudara nak tuduh, jangan tuduh orang lain. Jangan sembarangan. Saya tahu sekarang ni ada perbalahan di kalangan saitru atau mereka yang ada portalnya. Saya tahu ada perbalahan. Kutu ada orang bayar, orang ni bayar semua. Saya belum pernah pergi datangi siapa. Boleh tanya? Saudara Eji, saya tidak menyalahkan siapa. Saya tak menyalahkan siapa. Saya tidak menyalahkan. Cuma saya katakan, menteri harus bertindak, bekerja untuk rakyat. Untuk menangani derita rakyat. Tak lebih. Saudara. Untuk saya nak panggil orang tu walaun, walantik. Tak ada. Pernahkah saya dengar? Saya menggelar kau itu walaun. Pernahkah saya dengar? Saya menggelar kau itu walantik. Tak ada. Cuma saya katakan, bahawa masalah sekarang ni, apa maumu? Apa maumu? Kalau isu Datuk Najib ini dilontarkan, kononnya kerajaan hari ini tidak mau menyelamatkan Datuk Najib. Zalim. Saya kata tak betul. Proses mahkamah telah pun 3 peringkat. Memang kita tahu ada berlaku bersama pertimbangan yang bukan-bukan. So biarlah pihak yang berwajib menentukan. Jangan kita campur tangan. Kita ni siapa? Dan proses ini kita UMNO, pemimpin UMNO telah pun mengutus utusan minta agar Kebawah Tuanku dapat mempertimbangkan. Sama-samalah kita tunggu. Saudara, semangat benar, kebenaran tetap bersama saudara dengan UMNO. Saya tak tahulah. Saya hairan bagaimana teman-teman yang sealiran fikiran dengan saya, yang sepatutnya lebih matang, janganlah kita tunjal yang bukan-bukan pada pemimpin kalau benda tak betul. Ini maki hamun, saudara. Setengah-setengah tu dapat juga, bukan tak dapat, tapi kamu maki hamun. Sepertilah kita bekerja dengan sebuah syarikat, pengurus dia ada, kita maki pengurus dia sebab gaji tak naik. Astaghfirullahalazim. Ingat, saudara, rezeki tidak pernah salah alamat. Dan setiap rezeki itu datang daripada Allah SWT. Kita manusia harus berusaha. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.